السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama-tamanya alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat baginda seluruhnya. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan kepercayaan ataupun anggapan sebahagian daripada masyarakat yang mengatakan bahawa tanah suci Mekah dan Madinah ini akan menjadi tempat pembalasan dosa kepada orang yang jahat. Jadi siapa-siapa yang jahat, yang buat jahat, dia akan dibalas di Mekah dan Madinah. Sampai-sampai ada orang yang tak bersedia lagi nak buat haji ataupun umrah, sebab dia takut kalau sampai dekat Mekah tu kena balas. Jadi ini antara benda yang dipercayai oleh ataupun didakwa oleh segelintir daripada masyarakat kita. Dan benda tu kadang-kadang dia sampai kepada dakwaan-dakwaan yang pelik. Sebagai contoh, bila sampai di Mekah tu tak jumpa pintu masjid ataupun tak jumpa pintu keluar dari masjid, dan itu dikatakan sebagai sebab dosa, kan? Sesat dalam masjid, nak balik ke hotel tak boleh, nak pergi ke masjid tak boleh. Itu antara contoh mudah, kan, yang didakwa oleh sebahagian daripada masyarakat. Sedangkan kita tahu, tuan-tuan, Masjidil Haram ni pintu dia banyak, kan? Pintu dia banyak. Macam mana tak sesat, kan? Dan bentuk bangunan dia, kalau orang yang tidak biasa berjalan, orang yang tidak ada pendidikan, orang kampung dan sebagainya, orang tua, maka sudah tentulah sesat, mengalami pelbagai masalah dan sebagainya. Jadi yang tidak adilnya kerana perkara yang biasa berlaku di mana-mana pun, tiba-tiba kita kaitkan itu sebagai dosa. Jadi ini antara perkara yang kita akan bincangkan berdasarkan apa yang dinakalkan oleh para ulama, supaya kita mempunyai tanggapan yang betul berkenaan dengan ibadat haji, berkenaan dengan manasik haji, umrah, dan juga berkenaan dengan tanah suci Mekah dan Madinah, kan? Kita tak mahu dengan sebab dakwaan-dakwaan yang macam ni sehingga discourage, demotivate
sehingga menyebabkan kita menakut-nakutkan orang untuk menunaikan ibadat haji ataupun umrah. Orang tu dia banyak dosa, kan? Dia teringin untuk bersihkan dosa dia, maka dia teringin untuk mengunjungi tanah suci, sama ada haji ataupun umrah. Tiba-tiba dengan ada kepercayaan macam ni menyebabkan dia cancel, dia batalkan hasrat dia tadi. Tidakkah satu kerugian? Sebab dia dalam keadaan dia nak pergi, kan? Dia nak buat ibadat. Dan ini yang sepatutnya kita galakkan, kan? Orang ada dosa, kan? Orang yang baru nak kenal masjid, yang baru nak kenal sembahyang, dan dia teringin untuk beribadat di Baitillahil Haram, untuk pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Maka tidaklah patut kalau ada di kalangan kita yang menakut-nakutkan golongan seperti ini. Baik. Cerita bab sesat ni tuan-tuan, kat mana-mana pun sesat. Tak payah pergi Mekah, kan? Tak payah pergi Madinah. Kita duduk di Penang ni pun, kan, setengah-setengah orang, ialah dia pergi kali pertama dia boleh hafal dah jalan tu. Setengah orang pula pergi 5-6 kali pun duk sesat macam tu lah juga, kan? Jadi itu benda biasa, kan? Bab sesat ni benda biasa. Maka para ulama bila membahaskan tentang kepercayaan macam ini, kan, kita dapati bahawa ini adalah kepercayaan yang karut, kan? Kepercayaan yang karut, khurafat, cerita yang bohong, yang batil, yang tidak ada landasannya. Dan ini yang disebut oleh ulama apa yang dikatakan sebagai khurafat, iaitu cerita yang dibuat-buat, kan? Cerita benda-benda yang pelik, benda yang ajaib yang dibuat-buat. Dan khurafat ini adalah keyakinan yang batil. Baik. Dan khurafat ini pula yang menimbulkan masalah sebab dia melemahkan semangat orang yang ingin beribadat di tanah suci. Ini yang tak bagus, kan, kepercayaan macam ni. Baik. Maka pada malam ni tuan-tuan, kita nak berkenalan dengan tanah suci ini supaya kita kenal dengan cara yang betul. Baik. Bila kita sebut Mekah dan juga Madinah, yang setengah orang kata inilah tempat kalau orang tu jahat, maka Allah Ta'ala tunjuk waktu tu juga cash. Maka kita nak tahu apakah benar dakwaan macam tu. Bila kita sebut Mekah, apa yang dinamakan Mekah ini? Kan, Mekah ni kita sebut tanah haram. Apa maksud tanah haram? Kan, kita sebut Madinah, tanah haram. Yang kata tanah haram ni apa dia? Maka hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqas samawati wal ard wa huwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah." Hadis ni hadis muttafaqun alaih. Nabi kata, sesungguhnya negeri ini, yakni negeri Mekah, telah Allah Ta'ala jadikan sebagai tanah haram. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, inna hadzal balad harramahullah. Kan? Tanah ni Allah Ta'ala jadikan tanah haram. Sejak dia diciptakan, sejak diciptakan langit dan bumi, tanah ni dah jadi tanah haram. Maka dia akan terus menjadi tanah haram dengan kehormatan yang Allah Ta'ala bagi kepada Mekah sampai hari kiamat. Baik. Maka bila disebut fahuwa haramun bihurmatillah, dia tanah haram dengan kehormatan yang Allah Ta'ala bagi. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Apakah sampai tahap siapa yang buat dosa dia dapat cash atas bumi tanah haram tadi, atau maksud dia apa? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata bila Nabi kata fahuwa haram bihurmatillah, Imam Nawawi kata dia bermaksud tanah haram tu maksud dia tanah yang dihormati. Kan, tanah yang dihormati, itu maksud tanah haram. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata wa huwa ma ahata biha min jawanibiha. Dia kata tanah haram ni
Dia kata kawasan. Yang kata tanah haram ni apa dia? Imam Nawawi kata kawasan yang ada di sekeliling Masjidil Haram. Itu tanah haram. Yang Allah Ta'ala samakan hukumnya dengan yang berlaku di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram ke luar Masjidil Haram, tanah sekeliling tu dia kata hukum dia sama. Hukum dia sama dari segi penghormatan dan juga dari segi usaha kita memuliakan Masjidil Haram. Itu yang kata tanah haram. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata tanah haram ni maksudnya ialah tanah yang dihormati. Sebab apa dia tanah yang dihormati? Sebab di atas tanah tu ada Masjidil Haram. Di atas tanah tu ada Masjid Nabawi. Sehingga kan tanah ni dia ada hukum-hukum yang khusus yang tidak berlaku kepada tanah lain selain daripada dua haramain ni, dua tanah haram ni. Tapi bila kita nak kata bahawa siapa yang buat maksiat di Malaysia, dia ni kaki maksiat, dia ni banyak dosa. Tapi bila dia pergi ke tanah haram, dia pergi ke Mekah, maka Allah Ta'ala kenakan balasan ke atas dia. Hak ni tuan-tuan sekalian, kita perlukan dalil untuk berkata demikian. Kan? Siapa yang kata? Ada dalam hadis ke yang kata macam tu? Ada dalam Quran ke Allah Ta'ala ataupun Nabi yang kata? Jadi ini yang kita nak kena tahu. Maka para ulama' mengatakan bahawa bila kita kata bahawa satu-satu tempat itu menjadi pembalasan daripada Allah, ataupun satu-satu masa itu menjadi balasan daripada Allah Ta'ala, maka dia kata berdasarkan kepada dalil yang ada dalam Quran, balasan ni yang hakiki dia tak berlaku atas dunia. Balasan yang sebenarnya dia tak berlaku atas dunia. Balasan yang hakiki yang sebenarnya dia berlaku di hari akhirat. Dia tak berlaku atas dunia. Dia tak berlaku di Mekah, dia tak berlaku di Madinah, dia tak berlaku atas muka bumi. Balasan sebenarnya hari akhirat. Itu berdasarkan kepada ayat Al-Quranul Karim surah Bayyinah, kan, ayat 7 hingga 8, yang mana Allah Ta'ala kata faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan walaupun seberat zarrah, kan, seberat biji sawi, maka yarahu, yarah tu yarahu, dia akan melihat balasan dia. Dia akan melihatnya. Melihatnya tu maksud dia apa? Itu dhamir bagi apa? Itu dhamir bagi balasan. Dia akan melihat balasan dia. Wa man ya'mal mithqala dzarrah, kan, syarran yarah. Maka siapa-siapa yang mengamalkan benda-benda buruk, benda-benda yang tidak baik, walaupun seberat zarrah, seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Kat mana balasan tu? Bukan di Mekah. Mufassirun kata balasan di sini, kita akan nampak balasan ini di hari akhirat. Jadi tidak ada dalil yang kata bahawa kita akan nampak balasan tu di atas dunia. Itu surah Bayyinah. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 47, Allah Ta'ala kata wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Kami akan pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Timbang tu kat mana? Akhirat. Bukannya timbang atas dunia. Timbang tu di hari akhirat. Dia tak berlaku atas dunia. Baik. Maka ayat ni kata tak ada seorang pun yang akan dirugikan, yang akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan amalan dia. Sikit pun Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Lepas tu dalam surah An-Nur Allah Ta'ala kata yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Maka pada hari ketika mana lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Bila ni? Bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan atas dunia, tapi di hari akhirat. Maka lidah, tangan dan kaki akan menjadi saksi terhadap amalan manusia. Jadi itu adalah dalil yang dikemukakan oleh para ulama.
untuk mengatakan bahawa dunia kita sekarang ni darul amal. Kan, negeri untuk kita melakukan amalan. Manakala akhirat adalah darul jaza, hari pembalasan. Jadi itu prinsip dia. Atas dunia ni darul amal. Nak buat amalan atas dunia. Dekat hari akhirat tak ada dah amalan. Balasan bila? Bukan atas dunia. Balasan bila? Darul jaza. Bila darul jaza? Negeri yang kita dapat balasan hari akhirat. Jadi itu adalah apa yang ada dalam agama kita. Baik. Kemudian ada orang kata, habis tu atas dunia ada musibah, ada bala bencana. Bukankah itu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan? Bukankah ada dalil yang menunjukkan bahawa benda yang berlaku atas dunia ni kerana dosa yang kita buat? Tuan-tuan tengok. Yang terbaru ni di Terengganu, kan, kepala ayak, kan, kepala air, dia pergi kat satu jeram sungai, ada air terjun apa semua, habis satu family tu, habis satu family. Berapa orang? 9 orang, 10 orang habis, kan. Polis kata berdasarkan siasatan tengok keadaan kereta dengan keadaan persekitaran tu, kepala air yang datang tu tinggi dia antara 5 hingga 10 meter. Antara 5 hingga 10 meter, yang menyebabkan semua tu tak sempat nak menyelamatkan diri. Baik, apakah itu kerana dosa? Apakah ini adalah balasan daripada Allah Ta'ala? Jadi sebelum kita nak bercakap tu tuan-tuan, kita kena berdasarkan kepada ilmu. Kita dah sebut tadi, dunia darul amal, akhirat darul jaza. Negeri balasan, negeri akhirat. Atas dunia negeri amalan. Tapi macam mana musibah yang ada atas dunia? Dakwaan yang kata semua musibah yang berlaku ni kerana dosa manusia. Maka adakah kita nak kata bila berlaku kepala air, maka orang tu mati, itu balasan daripada Allah? Adakah kita nak kata sedemikian? Nanti dulu kita kena tengok bagaimana para ulama memahami nas berkenaan dengan musibah yang ada atas dunia sebelum kita kaitkan itu sebagai dosa yang kita lakukan. Baik. Maka para ulama mengatakan bahawa ada kadang-kadang, ada masa dia Allah Ta'ala membalas keburukan hamba di atas dunia. Bukan kata tak ada, ada. Sebab dosa manusia tu Allah Ta'ala balas. Tak tunggu hari akhirat, atas dunia pun kena dah. Ada. Cara dia macam mana? Dengan ditimpakan musibah atas dunia. Musibah macam mana? Mungkin dengan cara kesusahan yang dia alami, kan? Mungkin dengan cara hilangnya harta, kan? Hilang harta, datang ke surau, naik motor. Habis-habis sembahyang, Assalamualaikum, motor tak ada. Lepas tu nak kata apa? Nak kata ini balasan dosa. Kan? Oh, ni balasan daripada Allah sebab dosa yang kita buat. Adakah kita nak kata macam tu? Kan? Rumah kita terbakar, rumah kita tenggelam dan sebagai, apakah kita nak kata itu balasan daripada Allah Ta'ala atas dosa yang kita lakukan? Kan? Negeri kita ditimpa kemarau, apakah kita nak kata itu balasan daripada Allah atas dosa yang kita lakukan? Baik, kita tengok macam mana para ulama menghuraikan tentang nas-nas yang sedemikian. Baik, dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah Ta'ala kata apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa sahaja yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahan kamu. Allah Ta'ala kata apa? Musibah yang menimpa kita. Adakah ayat ni Allah Ta'ala sebut Mekah? Tak. Allah Ta'ala tak sebut Mekah. Allah Ta'ala kata apa sahaja musibah yang menimpa kamu, di mana sahaja, sama ada di Mekah ke, di Madinah ke, di Penang ke, di Kuala Lumpur ke, di Eropah ke, di mana sahaja. Maka itu menunjukkan bahawa tidak khusus kepada tanah haram, tidak khusus kepada Mekah atau Madinah, tapi di mana sahaja atas dunia. Maka Allah Ta'ala kata disebabkan
oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Sebab kita sendiri. Sebab tu kita selalu ingatkan, kita nak buat aktiviti apa-apa tuan-tuan, kena ada risk assessment. Kena ada risk assessment. Kena buat penilaian risiko. Kena nilai apa yang akan berlaku kalau kita buat begini. Kita kena nilai. Sebab Allah Ta'ala kata, ia berpunca daripada perbuatan kamu. Macam kita kata, kepala air. Kejadian kepala air ni memang biasa berlaku. Maka, kita kena ada ilmu berkenaan dengan kepala air. Kita pergi dekat jeram, dekat sungai, air terjun, dan kita nilai risiko tersebut. Kita boleh nilai ataupun tidak perubahan air yang berlaku, pertambahan secara tiba-tiba. Kita sanggup ataupun tidak menerima risiko berkenaan. Jadi kalau kita nilai, kita kata kita tidak ada ilmu dan kita tak mau terima risiko itu, kita tak mau kehilangan isteri, suami dan anak-anak kita, maka apa tindakan kita? Tindakan kita ialah menjauhi tempat yang macam tu. Tak pergi. Sebab kita tak dapat bear, kita tak dapat tanggung risiko itu. Itu yang kata penilaian risiko. Tapi kalau kita sanggup tanggung risiko, kita kata tak apa, kita tahu. Kalau ada hujan kat ujung tu, kita nampak gelap, aku tahu macam mana nak buat. Sebagai contoh, kita ada penilaian risiko. Kalau nampak air bertambah, kita tahu nak panjat arah mana. Sebagai contoh, itu yang dikatakan bahawa kita nilai benda yang kita lakukan. Sebab tu tuan-tuan, saya tengok kes di Kelantan kan? Berapa orang dalam family tu, 4 orang kot, dia naik boat, duk pusing sungai Kelantan apa semua. Tiba-tiba enjin boat mati, tenggelam. Mati tuan-tuan. Mati. Pakai tak vest, jaket pelampung? Tak pakai. Saya teringat masa ada program di balik pulau. Masa tu saya mewakili bank. Kita ada bagi bantuan CSR di balik pulau kepada masyarakat nelayan di balik pulau. Lepas habis program penyampaian bantuan dengan enjin boat dan sebagainya, jadi nelayan di balik pulau ni nak bawa kami pergi tengah laut. Kebetulannya ada seorang Mak Saleh yang pegang jawatan tinggi dalam bank, dia bawa anak perempuan dia sekali. Sebab anak perempuan dia kecil tu nak naik sangat bot nelayan orang Melayu. Nak sangat. Duk lompat-lompat seronok ni nak naik bot. Saya duduk dalam hati, merasa dah aku naik bot nelayan ni. Kan seronok, kita duduk tunggu nak naik ya. Tapi tuan-tuan, Mak Saleh ni bila kita bawa dia pergi ke bot tu, soalan pertama dia ialah vest. Ada tak vest? Semua tak ada. Semua tak ada vest. Tidak ada satu bot pun yang boleh bagi vest kepada Mak Saleh ni dengan anak perempuan dia. Semua tak pakai vest. Maka Mak Saleh ni kata, tidak ada vest, tak pergi. Anak dia menangis tuan-tuan. Dia tak peduli. Anak menangis ke, apa ke, keselamatan tu penting. Ini yang kita kata usaha kita. Tangan kita. Macam kita tengok ada satu kejadian yang mana seorang pelajar tingkatan 3 baru dapat beli motor. Kan? Adik dia kecil 2 orang tu nak makan aiskrim. Minta dengan mak nak aiskrim. Bagilah dah. Abang dia baru beli motor. Apa jadi? Accident tengah jalan. Kita tak sanggup untuk memarahi anak kita, tak sanggup untuk larang anak kita, dan apa yang berlaku? Benda yang berlaku tadi kita nak U-turn tak boleh. Maka ini contoh penilaian risiko. Kita sanggup tak lepaskan anak kita atas jalan raya? Kita sanggup tak lepaskan anak kita naik bot di atas air dan sebagainya? Maka ini yang dia katakan bahawa musibah yang berlaku itu kerana tangan-tangan kita, kerana kesilapan yang kita buat, kerana kecuaian kita, kerana perlanggaran yang kita lakukan.
Dan ini yang mana kita sebagai orang Islam, kita beriman bahawa apa yang berlaku ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Dan ayat ini kata Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahan kamu. Tapi Allah Taala tidak spesifik Mekah ataupun Madinah. Dia berlaku di semua tempat dalam dunia tanpa ditentukan tempat itu tanah haram. Baik, dalam surah Ar-Rum sebagai contoh, Allah Ta'ala kata apa? Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak al-fasad, kerosakan di darat dan di laut, disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian daripada akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi adakah Allah Ta'ala spesifik Mekah dengan Madinah? Tak. Allah Ta'ala bagi tahu secara umum. Al-fasad, kerosakan itu berlaku di darat dan di laut kerana perbuatan tangan-tangan manusia sendiri. Jadi itu yang disebut, yang dijadikan dalil kan oleh para ulama untuk mengatakan bahawa setakat nas yang ada menunjukkan bahawa dia berlaku di semua tempat. Kan? Dia berlaku di semua tempat. Baik. Dosa macam mana yang disegerakan? Kan? Dosa macam mana yang disegerakan azabnya oleh Allah atas dunia? Ada ataupun tidak? Apakah Allah ataupun Nabi sebut yang disegerakan balasan tu kalau ada, iaitu apabila kamu sampai di Mekah, bila kamu sampai di Madinah? Ada ataupun tidak dalil seperti itu? Maka dalam hadis, tuan-tuan sekalian, contohnya hadis Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Kullu dhunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghy wa uquqal walidain. Apa dia? Setiap dosa akan ditangguhkan oleh Allah akan azabnya hingga hari kiamat. Semua dosa Allah Ta'ala tangguh pembalasan dia. Allah Ta'ala tidak segerakan balasan dia. Semua tu hari akhirat. Sebagaimana sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kecuali ada pengecualian. Maknanya ada dosa yang Allah Ta'ala segerakan balasan dia. Apa dosa tersebut? Hadis ni kata iaitu kezaliman yang kita buat kepada manusia. Hak tu ada pengecualian. Allah Ta'ala tidak tangguh. Allah Ta'ala segerakan balasan dia atas dunia. Tidak spesifik di Mekah, tidak spesifik waktu haji, tapi secara umum. Siapa yang buat zalim, Allah Ta'ala segerakan azab dia. Satu. Yang kedua, dosa apa dia? Yang Allah Ta'ala segerakan balasan dia, iaitu derhaka kepada ibu bapa. Orang yang derhaka kepada ibu bapa, ini juga termasuk dosa yang disegerakan oleh Allah Ta'ala akan azab dia. Kita duduk di Penang ke, kita duduk di Putrajaya ke, di Cyberjaya ke, di Johor ke, di Pahang ke, tak kira. Dia bukan kata bila sampai di Mekah Allah Ta'ala turunkan azab. No. Engkau duduk di mana sahaja sekalipun, kalau engkau melakukan dosa, derhaka kepada ibu bapa, maka Allah Ta'ala akan segerakan balasan dia. Yang kata derhaka ni apa dia? Kita dah mengaji dah. Kan? Yang kata derhaka pada ibu bapa, yang Allah Ta'ala segerakan azab, apa dia? Yang Allah Ta'ala kata, la taqul lahuma uffin, jangan berkata ah sekalipun. Maknanya, kalau kita kata ah, ulama mufassirun kata apa? Maksud dia, apa sahaja yang kita lakukan yang menyinggung ibu dan ayah kita, maka itu yang dikatakan derhaka. Mak kita duk keluar air mata, duk sedih dengan perbuatan kita, sambil-sambil duk basuh pinggan, mak kita duk menangis. Itu derhaka. Kita telah
menyebabkan ibu kita menangis, itu derhaka. Kita menyebabkan ayah kita mengeluarkan air mata, itu derhaka. Walaupun kita tak pukul dia, tapi perbuatan kita, body language kita, mimik muka kita, apa yang kita tuturkan, intonasi, tinggi rendah suara kita, menyinggung perasaan dia, itu derhaka kepada ibu bapa. Maka sesiapa yang melakukan perkara yang macam ni, tak tunggu pergi haji, tak tunggu pergi umrah, tak tunggu sampai di airport Jeddah untuk Allah Ta'ala turunkan bala kepada dia. Allah Ta'ala segerakan. Kerana apa? Kerana hadis ni kata, orang yang derhaka kepada ibu bapa, disegerakan balasan. Nombor 3, orang yang memutuskan silaturrahim. Memutuskan silaturrahim. Ini pun satu ujian daripada Allah Ta'ala. Silaturrahim ni siapa? Kaum kerabat kita, adik-beradik kita. Cerita bergaduh adik-beradik ni tuan-tuan, benda biasa. Benda biasa. Siapa-siapa pun ada masalah, adik-beradik dia dengan pak melakang dia, adik-beradik mak dia, adik-beradik ayah dia, ada je cerita. Kadang-kadang benda tu benda baru, kadang-kadang benda tu parut lama, kadang-kadang benda tu tradisi turun-temurun daripada zaman tok dengan tok, ayah dengan mak, ayah dengan ayah, mak dengan mak bergaduh sampai dia turun sampai kepada anak cucu ni duk bergaduh. Akhirnya putus. Tidak lagi ziarah menziarahi, tidak lagi bertegur sapa. Maka orang yang memutuskan tali silaturrahim, dia melakukan dosa yang disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Nabi kata? Nabi kata yu'jilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Hadis ni kata apa tuan-tuan? Ni hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dia kata apa? Dia kata yu'jilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut, iaitu akan dijadikan hukumannya di atas dunia sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ni atas dunia, ada macam-macam musibah yang melanda kita. Duduk kat Penang, bukan kat Mekah, duduk kat Penang, tapi musibah ni datang macam-macam. Musibah datang macam-macam, kena kat kita. Tak kira lah dari segi mentally ke, financially ke, dari segi socially ke, apa ke, ada sahaja musibah yang kena dekat kita. Antara perkara yang kita kena timbang, 3 benda ni. Ada tak kita buat zalim dekat orang? Ada tak kita derhaka, kita menyakitkan hati mak dengan ayah kita? Ada ataupun tidak kita memutuskan tali silaturrahim? Ini antara soalan awal yang kita kena tanya diri kita. Kalau kita ni ditimpa musibah atas dunia satu persatu, kena tanya. Sebab kita takut kalau musibah yang menimpa kita, yang bertalu-talu itu, satu demi satu yang menimpa ke atas kita, berpunca daripada salah satu ataupun 3 daripada 3 dosa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Mungkin kita ada buat nanya dekat orang, mungkin kita derhaka kepada ibu bapa kita, dan mungkin kerana kita memutuskan tali silaturrahim. Ini antara benda yang kita nak kena cek. Samalah juga dalam hadis dalam Al-Adabul Mufrad, sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani, ada 2 perkara kan yang disegerakan hukuman dia di atas dunia. Apa dia? Al-baghyu wal-uquq, kezaliman pada orang, buat nanya pada orang, dan derhaka kepada orang tua. Kita baru lepas raya, cuba tuan-tuan tengok gambar-gambar yang orang aksiden.
Saya tunjuk kat isteri saya, dia tak mau tengok. Hak beberapa hari sebelum raya pun ada banyak aksiden, hak masa sepanjang raya tu pun ada aksiden, hak lepas raya time orang balik semula ke rumah masing-masing, ke tempat mereka tinggal pun macam-macam aksiden, macam-macam gambar dan video yang kita boleh tengok. Ada aksiden tu tuan-tuan, kereta ni nak memotong, tak lepas. Nak tanya tuan-tuan, pengalaman tuan-tuan, cerita memotong tak lepas ni antara punca dia apa? Kita semua tahu, semua ada pengalaman bawa kereta. Antara punca, bukan semua, tapi saya nak sebut antara punca, bila potong tak lepas, pasal kereta yang kita nak potong tu, bila dia nampak kita nak potong, dia lagi tekan minyak, betul tak? Dia lagi tekan minyak. Kita nampak dah dia bawa, kita tahu dah kelajuan dia, kita pun nak potong. Dengan speed kita tu, kita boleh potong dengan senang. Tapi, bila kita potong tu tuan, dia saja tekan minyak. Dia nampak, dia bukan dia tak nampak lori ke bas ke kenderaan daripada hadapan. Dia saja nak perkena orang yang nak potong dia. Ni perangai apa? Entah-entah orang yang buat perangai lagu ni, dia pun on the way balik ke rumah sebab nak korban juga. Korban apa? Entah-entah bukan satu bahagian, satu ekor lembu dia korban. Tapi jiwa dan perasaan dia tak boleh korban untuk bagi laluan kepada orang. Potong dia dengan selamat. Tuan-tuan boleh tengok gambar tu. Kita tengok menyayatkan hati. Ayah mati, anak mati, isteri mati, tuan-tuan boleh tengok. Yang kata korban tu di mana? Mana dia korban? Korban tu hanya pada nama. Kita tidak menghayati ibadat korban. Kita tak boleh korban ni perasaan kita ni. Orang nak potong, apa masalah? Bagilah dia potong. Yang kita nak tekan minyak tak mau bagi dia potong tu kenapa? Ini sikap yang mana siapa-siapa yang buat zalim, buat naya kepada orang, maka Allah Ta'ala akan segerakan azab di atas dunia. Tak tunggu di Mekah, tak tunggu dia buat ibadat haji. Tak. Di Penang, Penang lah. Kalau di Kedah, Kedah lah. Kalau di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur lah. Maka dia akan disegerakan azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka daripada ayat Quran yang kita baca tadi dan hadis-hadis yang kita baca tadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa musibah yang berlaku atas dunia ni kerana maksiat. Betul tak? Betul. Kerana maksiat. Tetapi semua nas yang ada menunjukkan bahawa ia berlaku secara umum. Tidak spesifik di tanah suci. Tidak spesifik di semasa buat ibadat haji. Tak ada. Dalil yang kata kena balas masa ibadat haji, tak ada. Dalil kata azab tadi turun di Mekah, tak ada. Tak nampak Kaabah, tak ada. Tak nampak Kaabah sebab di Madinah memang tak ada Kaabah. Kan? Tak jumpa pintu, dah banyak pintu. Tulisan pula Arab. Kita pula bukan Jawi pun tak pandai nak baca Arab macam mana. Kan? Jadi dah bertukar huruf. V terbalik ke V terbalik ke V macam mana? Dah terlupa. Kan? 2 ke 3 tu semua menyebabkan kita boleh sesat dan sebagainya. Maka balasan dengan sebab keburukan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, dia boleh berlaku di mana-mana sahaja, tidak hanya di Mekah dan Madinah. Ini yang kita kena tahu. Jadi jangan kita duk gempak orang, jangan duk takut-takutkan orang yang nak pergi buat haji ataupun buat umrah. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan sedemikian. Maka apa yang patut kita lakukan tuan-tuan sekalian, iaitu kita kena takut kepada Allah Ta'ala walau di mana sahaja kita berada. Bukan kata, nak buat haji takut nak buat haji. Pasal apa? Takut Allah Ta'ala turun bala. Tak, bukan lagu tu. Kita kena takut Allah Ta'ala turun bala bencana ni walau di mana sahaja kita berada. Termasuk
walaupun kita berada di kampung halaman kita sendiri. Jangan kata tak mau pergi haji, tak mau buat umrah pasal takut Allah Ta'ala turun bala dekat Kaabah. Tak, yang tu bukan berlaku macam tu. Yang berlakunya ialah bala, kalau Allah Ta'ala nak turun, dia turun di kampung halaman kita pun boleh. Ini yang kita kena tahu. Maka para ulama mengatakan bahawa surah Ali Imran ayat 175 menjadi dalil. Dalil macam mana? Wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku, yakni kepada Allah, jikalau kamu benar-benar menjadi orang yang beriman. Jadi ya, kita kena takut kepada Allah. Nak takut kepada Allah macam mana? Kata Nabi berdasarkan riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Ini dalam hadis hasan sahih. Nabi kata, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah di mana sahaja engkau berada. Kita kena takwa ni bukan sahaja masa nak buat haji, bukan sahaja masa nak buat umrah, bukan sahaja di tanah haram, tapi takwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Saya ingat kawan saya seorang, dia pergi ada conference. Ni dia sendiri cerita. Kan? Harap-harap dia tak tontonlah live malam ni. Sebab saya cerita ni cerita dia. Nanti dia kata ni cerita aku cerita. Ni cerita aku. Dia cerita dia pergi Belanda. Kan? Ada conference di Belanda. Jadi yang jadi partisipan, yang jadi peserta dalam program tu, pensyarah-pensyarah universiti lah, pensyarah-pensyarah, penyelidik, researchers, para penyelidik. Jadi conference tu waktu siang, belah petang sampai malam tu kosong. Itu memang untuk rehat, untuk jalan dan sebagainya. Di Belanda ni tuan-tuan, di Holland, Amsterdam khususnya, dia ada satu tempat nama dia Red Light District. Kan? Red Light District. Tempat yang semua orang tahu itu tempat prostitute. Jadi kumpulan pensyarah ni dia nak tahulah yang kata Red Light District ni apa dia. Pergilah ramai-ramai. Bukan pergi seorang, tak, pergi ramai-ramai. Jadi pensyarah ni hak ramai-ramainya perempuan. Pensyarah ni hak ramai-ramai perempuan. Pergi tengok prostitute dalam akuarium tu. Dalam kaca duk menari apa semua dengan, tuan-tuan tahulah, pakai yang menjolok mata kan, pakai yang tak berapa pakai baju ni. Jadi yang perempuan kata, oh teruknya yang perempuan ni kata, teruk. Habis pusing, hantarlah balik pensyarah ni ke hotel masing-masing. Yang kawan saya ni pergi balik ke tempat tu. Pergi balik. Sebab dia kata apa? Masa bawa pensyarah perempuan ni, dia kata takkan kita nak tengok, malu dah tu. Jadi pergi kali kedua pasal nak tengok. Cuba tuan-tuan bayang, kalau masa kita duk tengok tu, hak kali kedua, kali pertama pun sama lah, tapi hak kali kedua tu lagi teruk. Sebab kita memang pergi niat nak tengok. Allah turun bala masa tu. Masa tu Allah Ta'ala turun bala. Macam mana? Sebab tu tempat lagu ni tak payahlah. Kecuali kita lalu, kita tak perasan, tu cerita lain. Tapi kalau pergi kali kedua, kan, benda yang kita kena elak. Pasal apa kena elak? Takutnya masa itulah Allah Ta'ala turun bala. Bala macam mana kita tak tahu. Tapi katalah mati kat situ, masuk surat khabar, agak-agak macam mana? Seorang pensyarah Universiti A meninggal dunia di Red Light District Belanda, Amsterdam contohnya. Apa perasaan isteri kita? Apa perasaan anak-anak kita? Apa perasaan ibu dan ayah kita? Orang kampung kita bila bercakap, dia mati kat mana? Kalau kata mati kat Mekah, Alhamdulillah tuan-tuan. Macam ada satu orang ustaz tu, ustaz dari Thailand, tengah bagi tazkirah jatuh, kan? Kalau mati macam tu, Alhamdulillah.
Kalau mati macam tu tuan-tuan, ahli keluarga kita pun seronok nak cerita. Ayah hang mati macam mana? Mati masa di Arafah. Mati masa di Mina. Tengah bagi tazkirah sebagai contoh. Dekat jemaah dalam khemah. Tengah bagi tazkirah, tiba-tiba jatuh. Seronok nak cerita tuan-tuan. Walaupun sedih kerana kematian ahli keluarga. Tapi cara mati tu, kita tak segan silu nak cerita. Kerana pada zahirnya, husnul khatimah. Pada zahirnya, husnul khatimah. Tapi kalau ayah kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita mati di red light district, kita nak kata apa? Sebab tu kita kata, bukan tunggu di Mekah dan di Madinah. Bala ni tuan-tuan, dia boleh turun di mana sahaja. Maka dalam hadis ni, Nabi kata, dan hendaknya setelah melakukan keburukan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapuskannya. Katalah kita buat jahat, buat dosa. Semua orang ada jahat dia masing-masing. Saya ada jahat saya, dosa saya. Tuan-tuan pun ada jahat, dosa dan silap tuan-tuan. Maka bila kita buat silap tuan-tuan, kita ada dosa. Nabi ajarkan kepada kita, ikutilah. Setiap kejahatan yang kita buat, dosa yang kita buat, ikutilah dengan kebaikan. Kita buat satu silap, kat belakang silap tu, kita buat 1, 2, 3, 4 kebaikan. Untuk tujuan dia apa? Untuk tujuan kita hapuskan dosa yang kita buat tadi. Lepas tu Nabi kata, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Kita ni tuan-tuan, bila kita berinteraksi dengan orang, hendaklah berinteraksi dengan akhlak yang baik. Raya baru ni, duk berkumpul adik-beradik, duk cerita masing-masing lah. Jadi adik saya tuan-tuan, doktor pakar, adik ipar pun doktor pakar kan. Adik saya duk tengah training untuk dapatkan kepakaran. Jadi masa duk bersembang ni, duk cerita macam-macam cerita lah. Termasuk cerita ada doktor yang dimarahi oleh specialist dia sebab lambat daripada ward nak turun pergi ke OT, Dewan Pembedahan tu lambat sampai. Doktor pakar yang bos marah kepada doktor yang MO ni, medical officer. Sebab apa? Sebab lambat sampai di bilik pembedahan. Bos kata apa? Doktor pakar kata apa? Doktor pakar kata lambat macam siput babi, dia kata. Semua ni nama-nama binatang saya nak sebut tak berapa sesuai lah nak sebut, tapi tu satu contoh. Lambat macam siput babi, lepas tu dia sebut nama binatang-binatang lain. Doktor pakar sebut benda tu, dia gelarkan benda tu kepada doktor lain, doktor yang di bawah arahan dia. Ni contoh manusia. Oh, bila jadi pakar, bila jadi spesialis, bolehkah kita kata pada orang binatang? Gelarkan dengan gelaran yang buruk. Kita ni tuan-tuan, jawatan apa kita sekalipun, kita tak boleh kan menggunakan perkataan-perkataan yang buruk kepada orang. Tak boleh. Sebab itu akhlak yang buruk. Dan ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kata dekat doktor, ustaz pun ada kan hak jenis mencarut, ada tak? Ada. Kalau kuliah aja, ada je cerita-cerita hak mencarut, perkataan-perkataan yang kita dengar pun tuan-tuan, tak sedap lah. Kan? Kadang-kadang kita akui, kita tersilap. Yang tersilap tu kita boleh maafkan. Tapi kalau setiap kali kuliah dipenuhi dengan kata-kata yang buruk, yang kotor dan sebagainya, isyarat lucah dan lain-lain, maka itu contoh akhlak yang tidak baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesan supaya kita ni bila kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Kan? Akhlak yang baik ni bukan saja tutur kata. Kan? Pakaian pun akhlak yang baik. Ni dekat Kelantan ada satu Cina perempuan. Kan? Kena compound pasal berpakaian yang menjolok mata. Hak tu pun jadi isu. Kan? Cuba tuan-tuan tengok cara perempuan tu pakai. Rasa-rasa elok nak kena compound.
Ke orang dekat Taman Makisan ni suka kalau Cina pakai lagu tu? Kita tengok pun, ya Allah tuan-tuan, pakai seluar macam tak pakai. Sebab tinggi sangat seluar tu. Tinggi sangat seluar. Kalau seluar tu pendek macam seluar Hawaii, tak apalah juga. Ni seluar tu tinggi sangat sampai kita rasa dia ni pakai seluar ke tidak. Jadi dia kena compound. Jadi ini antara benda tuan-tuan sekalian yang kita kena didik masyarakat kita. Kena hormat di antara satu sama lain. Kita tak boleh berpakaian ikut suka kita. Tuan-tuan masuk di mahkamah pun dia ada etika berpakaian. Tak boleh simply tuan-tuan nak pakai apa saja, tak boleh. Kan? Macam kami lawyers, boleh tak pakai tie, tali leher yang ikut suka, nak color kuning, color merah? Tak boleh. Hakim ada kuasa untuk halau kita keluar. Kena pakai songkok. Kan? Tak boleh pakai benda lain. Boleh tak masuk mahkamah pakai topi, cap? Tak boleh. Kita ada dress code, kita ada etika, kita ada undang-undang. Maka agama tuan-tuan lebih-lebih lagi mengajar kepada kita akhlak. Dari segi tutur kata, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita bagi hadiah kepada orang, cara kita berpakaian dan sebagainya. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, orang yang mengatakan bahawa di tanah suci itu nanti orang yang buat dosa dia akan dikenakan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak tepat. Pasal apa tidak tepat? Sebab Allah Taala menyegerakan azab itu bukan sebab tanah suci. Bukan sebab kita sampai di Mekah maka disegerakan azab, bukan. Disegerakan azab kerana dosa yang kita lakukan. Kerana penganiayaan yang kita buat ke atas manusia yang lain. Itu sebab disegerakan balasan oleh Allah. Kerana kita derhaka kepada ibu dan ayah. Kerana kita melakukan perkara yang disebut dalam hadis tadi, yang menyebabkan azab itu disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak, kan, supaya kita ni tidak dikenakan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Antaranya ialah bila kita sampai di Mekah, kan, kita sampai di tanah-tanah suci ini tuan-tuan sekalian, kita jangan jadi orang yang tak peduli tentang dosa. Sebab apa? Sebab para ulama mengatakan bahawa walaupun di Masjidil Haram, contohnya sembahyang di Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik daripada sembahyang di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Sembahyang di Masjidil Haram 100,000 kali lebih baik daripada sembahyang di masjid lain. Tetapi para ulama tidak setuju untuk mengatakan dosa juga dilipat gandakan. Tak. Dosa tidak dilipat gandakan. Cuma nilai dosa tu, kan, yang perlu diperhatikan. Kan? Nilai dosa tadi yang perlu diperhatikan. Maksudnya apa? Kan? Maksudnya ialah, contohnya kita buat dosa di tanah haram, ataupun dosa dalam bulan Ramadan, ataupun dosa 10 hari pertama Zulhijjah baru ni, kan, daripada 1 Zulhijjah sampai raya baru ni. Kita kena pandang dosa tadi bukan kerana dia dilipat gandakan, tapi kerana kita sangat-sangat tidak patut buat dosa pada waktu dan tempat sedemikian. Sehingga kan ada juga sebahagian ulama yang mengatakan bahawa keburukan dosa yang dibuat di Mekah dianggap sebagai lebih besar dan lebih berat. Bukan digandakan dosa, tapi dosa tu dipandang sebagai lebih berat berbanding dengan dosa yang dibuat di Jeddah dan Taif. Taman Makisar ni, ulama Taman Makisar kata isap rokok berdosa ke tak? Katalah kita kata berdosa, kan? Kita pun duduk di hotel di Mekah tu pakai isap rokok sebagai contoh, maka itu kita kena pandang besar. Kalau tuan kata makruh, kena pandang makruh tu dengan nilai yang besar. Jangan pandang mudah. Ada setengah orang dia duduk di hotel, dia tak pakai tudung pun, orang perempuan, kan? Dia berjalan buat selamba. Walaupun tudung ni ramai ulama kata dia bukan dosa besar, dia dosa kecil. Tapi bila kita berada di Mekah, kita kena pandang serius
Benda-benda yang macam tu kita jangan take for granted bila kita buat kesilapan ataupun dosa di tanah haram. Bukan kata kerana Allah Ta'ala akan turunkan bala pada masa tu, bukan. Tapi kerana ia dipandang sebagai kita biadab kan, di tanah haram, tempat yang patut kita muliakan. Dan ulama yang kata bahawa kerasnya ancaman siapa-siapa yang buat dosa di tanah haram ialah antaranya dalam surah Al-Hajj ayat 25. Allah Ta'ala kata, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Dan barang siapa yang ingin melakukan kejahatan secara zalim, nescaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian seksa yang pedih. Jadi mufassirun kata apa? Mufassirun kata ayat ini menjadi dalil bahawa melakukan keburukan di tanah haram dosanya besar, sehingga kan diancam dengan ancaman tadi. Maka para mufassirun kata apa? Kalau orang tu dia baru sahaja ada keinginan nak buat jahat pun sudah diancam oleh Allah dengan azab yang pedih, lalu bagaimana keadaan orang yang memang betul-betul dia buat zalim, dia buat dosa, dia buat benda mungkar di tanah haram? Maka sudah tentu lebih besar daripada dosa sekadar kita baru plan nak buat dosa. Maka itulah secara ringkas sidang hadirin mukminin tentang dakwaan yang mengatakan bahawa tanah haram ni, kalau kita orang yang berdosa, Allah Ta'ala akan segerakan azab. Jadi kefahaman yang lebih tepatnya ialah dosa itu disegerakan azabnya oleh Allah bukan kerana di tanah haram, tapi kerana bentuk dosa yang telah kita lakukan. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita daripada kemurkaannya, daripada bala bencananya, daripada musibah, dan kita mengharapkan agar Allah tidak menguji kita dengan ujian yang tidak mampu kita tanggung. Dan kita berdoa kepada Allah agar segala kesusahan yang kita alami, penderitaan dan kepayahan yang kita lalui selama ini diberikan sebaik-baik pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semua menjadi kafarah, penembus dosa akan kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.